Hai, hari ini kita akan fokus tentang isu kesihatan berkaitan sistem pembiakan manusia. First sekali kena tahu maksud kemandulan. Kemandulan tu apabila pasangan suami isteri tu tak boleh dapat anak, tak boleh melahirkan anak, sama ada suami mandul ataupun isteri ataupun dua-dua mandul. Okey, kita pergi secara umumnya punca kemandulan lelaki ada beberapa lah kat sini yang di-highlight. Testis tidak menghasilkan sperma, mati pucuk, bilangan sperma kurang, ketidakseimbangan hormon dan kualiti sperma yang rendah ataupun tak abnormal. Okey, kejap kita pergi perempuan pula. Ovari tidak menghasilkan usit sekunda, punca dia tiub falopia tersumbat, ketidakseimbangan hormon, uterus abnormal dan ketumbuhan dalam uterus. So, ini punca-punca kemandulan lelaki dan perempuan. So, saya nak zoom one by one. Okey, rawatan kemandulan ni kalau ada masalah hormon, biasanya dia akan bagi rawatan hormon. Kalau tiub falopia tersumbat ataupun saluran duktus sperma yang tersumbat, dia akan buat pembedahan. Dan satu option lagi, kalau nak dapat anak tapi ada masalah tiub falopia, boleh melakukan kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF, in vitro fertilization. Okay, so next. Okay, gambar ni menunjukkan azoospermia dengan normal. Apa dia azoospermia? Maksudnya ialah tiada sperma. Tiada sperma dalam semen, dalam air mani tu tak ada sperma. Inilah masalah punca kemandulan lelaki, salah satunya iaitu testis tidak menghasilkan sperma. Dia menghasilkan air mani tapi dalam air mani tu tak ada sperma. So fenomena ni nama dia azoospermia. Yang ni yang normal Okey, yang normal adalah sperma dalam semen dia, dalam air mani dia. Okey. So baca ayat ni, jumlah air mani yang normal, semen yang normal adalah 1.5 hingga 5 ml setiap ejakulasi, setiap hasilan tu. Dan bilangan sperma normal 20 hingga 150 juta setiap mililiter. So kalau dihasilkan 5 ml semen, setiap mililiter tu 150 juta. So semuanya sperma sepatutnya kena ada berapa? Paling high lah 150 darab 5 lah. Kira sendiri. So berapa ratus juta sperma dalam setiap ejakulasi tu untuk yang normal. Dan 60% daripada sperma tu mestilah normal dia punya bentuk. Barulah dikatakan sperma tu kualiti lah. Okay. So ini masalah kedua kemandulan lelaki, iaitu sperma tak normal. Yang tadi tu kita cakap pasal sperma tidak terhasil, testis tidak menghasilkan sperma. Yang ni pasal sperma tak normal. Sperma ada tapi tak normal. Sama ada dia terlalu kecil ke, terlalu besar ke, ataupun ada dua kepala atau dua ekor, dan semacam-macam masalah lagi lah. Maksudnya ni betul-betul tak normal. Ini pun punca kemandulan. Okay, jadi bila tak normal, macam cacat lah. Bila cacat, dia mungkin ada masalah untuk pergerakan. Masalah pergerakan, so susahlah persenyawaan yang berkualiti tu nak berlaku. Okay. So next, masalah hormon dalam lelaki. Okay, kalau tengok kat sini, lelaki ni tinggi testosteron, hormon kelelakian tu. Dan lelaki ni rendah testosteron. Jadi ni boleh nampak masalah-masalah dia. Kalau rendah testosteron, ada masalah hormon ni turun naik semua. Okay, depression. Dia ada low libido. Libido ni maksudnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Dan dia ada masalah untuk melakukan ereksi. Okay, boleh google lah ereksi tu apa. Benda-benda ni akan menyebabkan kemandulan. Masalah hormon. Okay, next. Masalah sperma yang kurang. Sperma sikit. Sperma ada tapi sikit. So kalau misalnya kata yang ni kena normal, kena ada ratus juta, mungkin yang ni tak sampai sejuta pun. Mungkin kurang daripada sejuta ke, mungkin dia ada ribu-ribu je ke. Jadi bila sperma tu sikit, kemungkinan untuk persenyawaan tu jadi rendah lah. Okay, ini pun masalah yang boleh menyebabkan kemandulan. Okay, masalah punca kemandulan seterusnya adalah erectile dysfunction, atau nama lain dia adalah mati pucuk. Mati pucuk ni maksudnya ketidakmampuan seorang lelaki tu untuk melakukan ereksi. Jadi ini adalah lelaki yang normal lah. Dia boleh melakukan ereksi. Zakar itu boleh menegak lah.
pada waktu nak buat hubungan seksual tu. Okey, tapi yang ni mati pucuk. Jadi bila mati pucuk ni dia tak mampu nak melakukan hubungan seksual, tak mampu. Okey, faham Google lah sendiri kalau nak tahu yang lebih tambahan Cikgu terangkan sikit je. Okey. Thank you. So ini kita panggil dia mati pucuk lah. So mati pucuk ni tak boleh lakukan hubungan seksual. So dia memang tak dapat anak, susah. Dia kena buat rawatan. Tapi ada rawatan kalau mati pucuk ni. Rawatan dia biasanya dia akan bagi rawatan ubat lah. Dia ada ubat dia. Okay, next. Yang ni ovari tak menghasilkan usit sekunder. Okay, yang ni yang normal. So macam biasalah folikel dalam ovari ni berkembang. So dia hasilkan usit sekunder lah, bla bla bla, normal lah. Tapi yang tak normal ni, dia punya folikel dia tak matang-matang. Dia folikel dia kekal macam tu saja dan akhirnya dia akan menjadi cyst. Ketulan-ketulan dalam ovari tau. So susahlah dia nak mengandung. Itu je lah cerita dia. Nama dia polycystic ovary atau singkatan dia orang panggil PCOS lah. Okay, next. Kecacatan uterus. Uterus tak normal. Ni uterus normal. Yang ni okey. Yang ni semua tak okey. Yang ni sempit sangat lah. Apalah. Yang ni macam ni. Ni bentuk macam ni. Susah lah untuk penempelan berlaku dan sebagainya. Susah lah dia nak mengandung. Okay. Yang ni pula ketumbuhan dalam uterus. Nampak ni tumor-tumor ni, ketumbuhan ni dalam uterus. Bila ketumbuhan ni ada dalam uterus, dia kadang-kadang dia boleh menghalang penempelan daripada berlaku. So mungkin persenyawaan berlaku dah okey lah. Tapi bila dia nak menempel, tak ada ruang dia nak menempel sebab terpenuh dengan ketumbuhan, penuh dengan tumor. Macam mana dia nak menempel? Tak boleh. Jadi susahlah dia nak mengandung. Itulah ceritanya, punca kemandulan. Okey, ini gambar uterus. Uterus ni kecil je 4 cm, 5 cm. Saya pun tak ingat ukuran dia, tapi dalam berapa cm je lah. Jadi dia akan mengembang bila hamil tu. Dan bila kita dah beranak, bersalin, dia akan kecil balik. Itulah keajaiban Tuhan bagi uterus ni. Organ yang paling ajaib dalam perempuan. Boleh meregang dan boleh mengecil balik. Okay, ini masalah seterusnya, punca kemandulan seterusnya iaitu tiup falopia tersumbat dengan tisu ke tersumbat dengan apa-apalah yang boleh menyumbat dia. So tersumbat ni boleh rawat dengan pembedahan kalau ikut keadaan lah. Kalau keadaan tu membenarkan pembedahan, so boleh guna pembedahan untuk rawat. So orang yang ada masalah tiup falopia ni, dia boleh juga dapat anak. Tapi dia boleh guna kaedah in vitro fertilization, iaitu persenyawaan in vitro. Yang mana persenyawaan tu dekat piring Petri. So apa dia buat? Mula-mula dia akan rangsang ovari untuk hasilkan usit sekunder. Lepas tu usit sekunder tu akan diambil. Kemudian dia akan sediakan sperma dan satukan sperma dengan usit sekunder tu dalam piring Petri ni. Persenyawaan berlaku. Dia akan senyawakan. Nampak ni? Dia masukkan sperma dalam ni. Sperma dia jumpakan dengan usit sekunder. So persenyawaan tu berlaku. Bila persenyawaan berlaku, zygote akan terbentuk. Zygote tu dibiarkan berkembang sehingga dapat embrio. Semua tu dapatlah apa yang dia nak, embrio tu. Lepas tu dia akan tempelkan, letak balik dalam uterus. Dan perempuan tu akan mengandung seperti biasa. Okey. Itu in vitro. Okey, setakat ini saja. Saya harap semua faham. Sekian, terima kasih.